Kalau korang perasan kan, zaman sekarang ni wanita macam-macam bidang dia boleh ceburi. Business, pergi professional, white collar, even dalam entertainment pun ada sekarang ni. Tapi kalau kita compare 20 tahun yang lalu, wanita ni biasanya tinggal dengan family ataupun dah berkahwin. Jadi nak kumpul harta tu macam daripada 100 wanita mungkin satu saja pada ketika itu. Tapi zaman sekarang ni dah berubah. So macam siapa-siapa, mana-mana wanita pun kalau nak kerja bersungguh-sungguh, nak kumpul harta ke, it's up to them. Itu adalah pilihan mereka masing-masing. Tapi benda ni menjadi satu masalah pada society pula. Apa masyarakat, kenapa masyarakat nak kecam diorang kalau diorang ada harta kan? Jadi bersama saya dengan guest hari ini iaitu Desi dan juga Ipin. So korang boleh kenalkan tak diri korang sikit? Boleh. So Assalamualaikum dan hai. Saya Desi Nurhayati binti Ahmad Azizi ataupun lebih dikenali sebagai Desi lah. Jadi saya sebagai pengerusi dalam Kelab Sains and Teknologi STC, iaitu kelab fakulti dalam Sains Gunaan dan Teknologi FAS. Assalamualaikum dan hai kepada semua penonton. Nama saya Muhammad Arifin bin Muhammad Jaafar. Saya merupakan pengurusi bagi Kolej Kediaman Kampus Bagoh. Saya juga merupakan inilah majlis ataupun ahli sebagai kelab ITEC pada sesi kali ini. So kita tak nak buang masa, saya pergi pada first question lah. Korang tahu tak Datuk Roshamno? Tahu tak? Kenal tak? Kenal. Okay, kenal. Mestilah kenal kan? Okay. So Datuk Roshamno ni dia ada satu podcast, nama dia Hitam Putih Kehidupan. So pada 6 Ogos 2023 viral satu orang kata klip daripada podcast dia yang dia cakap macam ni. Perempuan kalau ada duit sikit, mula belagak. Perempuan ada duit sikit, dah kerja lebih, dia dah mulalah compare suami dia dengan orang lain, tak jaga makan minum suami. Lepas tu dia mula ego. So sebenarnya korang setuju tak yang kalau perempuan ni dia ada duit sikit, dia akan jadi ego? So setuju ke tak? Kita dengar pendapat lelaki dululah. Okey, daripada pendapat saya lah, di mana sekiranya perempuan berkerjaya ini adalah satu perkara yang bagus, kita tak nafikan, di mana kita boleh menjaga pendapatan berdasarkan family lah. Tetapi ada satu di mana dalam institusi keluarga, apabila perempuan ni memiliki duit dan harta sendiri, dia akan menyebabkan berlakunya pergolakan dalam family, menyebabkan cabaran terhadap lelaki itu menjadi tinggilah, iaitu kebergantungan terhadap suami semakin kurang. Apabila kebergantungan terhadap suami kurang, itu yang menyebabkan ego perempuan itu tinggilah. Jadi perkara ini yang akan menyebabkan berlakunya keretakan, dan apabila berlaku pergaduhan, dan para isteri dan suami dah akan menaikkanlah dari segi harta, jasa mereka terhadap keluarga lah. So kalau pendapat perempuan, kita dua-dua pihak pula. Pendapat perempuan pula memang isu ni saya tak nafikan lah memang sensitif, sebab seperti wanita tu semua wanita tu dirangkumkan sebagai wanita yang ego bila dah berkejaya, bila dah berduit. Sebenarnya tak semua wanita pun macam tu. Memang kami berkejaya untuk menambahkan lagi meningkatkan lagi lah ekonomi kami, kerana tak semua wanita berlatar belakangkan keluarga yang T20 ataupun M40. Dan kami, contohlah sebagai saya anak sulung wanita. Jadi saya pun keluarga daripada B40. Jadi saya memang mengejar kerjaya tu. Dan kalau nak kata saya ego tinggi, saya tak boleh nak kata macam tu, sebab memang ada satu sebab ataupun kenapa sebagai kami berlari mengejar kerjaya tersebut. Bukan hanya semata-mata nak kata nanti kalau dah kahwin hilang kebergantungan terhadap suami. Bukan macam tu. Jadi apa yang saya cakap ini, tak semua wanita macam tu pun sebenarnya. Okay, kalau macam Datuk Roshan ni dia cakap macam ada duit sikit dah mula belagak. How about dorang yang kahwin lewat ataupun yang tak kahwin langsung, ataupun dia tak ambil peduli pun pasal isu-isu kahwin ni semua? Okey, daripada saya, sebenarnya dia adalah salah satu tekanan daripada kerjaya lah. Mudah cerita, apabila berkerjaya, tekanan daripada kerja itu semakin tinggi dan menyebabkan mereka ada setengah mereka langsung tidak memikirkan tentang nak berkahwin lah. Sebab persepsi mereka apabila mereka berkahwin, maka tanggungan itu akan bertambah, dan apabila bertambah itu akan menyebabkan mereka tidak ada sempat dan tidak boleh fokus untuk melakukan satu kerjaya itu. Jadi perkara itu yang dirisaukan, seperti mana yang berlaku di Jepun lah. Yang negara Jepun, kadar populasi masyarakat mereka semakin berkurangan disebabkan oleh tekanan kerja. Yang itu yang kita perlu isukan, dan benda ni yang kita merisaukan kepada Malaysia sekarang.
Saya setuju dengan pendapat Ipin, tapi sebenarnya saya ada satu pandangan yang lain lah. Sebagai contoh, macam baru-baru ni banyak betul kes curang, kes kahwin sembunyi-sembunyi lah. Sebenarnya benda-benda itu macam menambahkan lagi trauma tau untuk wanita yang lebih-lebih yang berkejaya lah untuk memilih jalan perkahwinan. Sebab mereka akan ada satu persepsi yang macam kenapa mereka perlu korbankan kerjaya untuk fokus kepada alam perkahwinan kalau pada akhirnya nanti kasih sayang tu tak selamanya. Macam tu. Jadi ada faktor-faktor yang sebegitu jugalah yang menyebabkan wanita lebih memilih kerjaya daripada berkahwin. Alright. So kita nak cakap like wanita ni sebenarnya dia macam sama je macam lelaki. Dia boleh belajar rajin-rajin, dia boleh berniaga rajin-rajin ke, lepas tu dia boleh belajar sampai capai cita-cita dia semua. Jadi kenapa wanita ni dia kena malu dengan kejayaan yang didapat tu? Okay, kalau yang untuk apa yang Priya cakap tadi, betul. Sebenarnya tak ada pun jarak ataupun jurang antara wanita dan juga lelaki lah. Maksudnya tak ada pun kata-kata yang mengatakan lelaki saja yang boleh berniaga, perempuan yang hanya duduk rumah. Itu hanyalah statement yang lapuk orang kata. Orang zaman dulu memang gunakan statement tu. Tapi pada zaman sekarang, wanita pun mengejar perniagaan, melanjutkan pengajian sehingga ke peringkat universiti dan sebagainya lah. Jadi sepatutnya wanita tak perlu rasa malu kerana mereka masuk universiti. Kadang-kadang mereka akan diserang lah dengan makcik-makcik bawang dan sebagainya. Kenapa sambung belajar tinggi-tinggi? Nanti akhirnya kamu duduk kat dapur juga. Tapi sebenarnya bila kita fikir balik, kita boleh counter back tau. Macam dapur saya nanti adalah dapur yang moden, dapur yang lebih berkualiti berbandingkan dengan dapur anak makcik yang tak sambung belajar, yang tak berkejaya, yang hanya sekadar ala kadar je, sekadar cukup je. Kita bandingkan dapur tu pula. Kalau betul lah makcik nak bandingkan, kenapa saya perlu malu untuk sambung pengajian dan kerjaya saya? So saya nak tanya pada Ipin lah. Okay, sebab wanita ni bila dia dah ada harta sendiri, so maybe adakah benda ni macam pilihan mereka ataupun cara memilih tu sebenarnya dah berubah? Okey, untuk yang kerana tadi yang wanita ni lah yang dah boleh kerjaya dah ada semua kan. So cara hidup pun akan berubah lah sekiranya dah ada harta sendiri, yang menyebabkan apabila ada pendapatan sendiri, jadi expenses ataupun pengeluaran terhadap beli barang dan sebagainya akan bertambah lah. Jadi contoh nak beli barang sendiri pun dia akan beli sendiri, barang-barang kemas pun akan beli sendiri dan sebagainya. Jadi dia akan jadi tambah nilai juga sebenarnya untuk wanita tersebut. Untuk apa yang diingin dia boleh dapat dan tak bergantung pada suami lah. Tapi disebabkan itulah yang kita risau bila ada duit sendiri, jadi semua benda pun dia nak buat sendiri tanpa halangan yang dia nak buat. Jadi benda tu yang kita risaukan. Okay, so sekarang saya nak tanya pendapat pihak perempuan lah, which is JC sendirilah. So contohnya lah, macam sekarang ni wanita ni dah ada harta, semua tu kan, ada duit semua tu. Is it a good news untuk lelaki so that mereka macam tak payahlah saya nak cari harta, dah macam girlfriend saya, isteri saya dah ada harta dah, so kenapa saya nak kena cari lagi kan? So macam mana? Okay, pada pendapat saya lah, tak sepatutnya si lelaki berkata sebegitu. Sebab kalau mereka mempunyai pasangan ataupun si wanitanya lah yang berkejaya, berharta, berduit, sepatutnya benda tu dikongsikan, bukan sahaja membebankan sebelah pihak. Bila kita memilih ke alam perkahwinan, kita kena ada satu sifat persefahaman dan juga saling bertoleransi lah. Maksudnya kalau daripada segi mencari nafkah, sepatutnya memang itu adalah tugas si suami. Tapi jika si wanita juga memilih untuk mencari nafkah dan mencari wang sampingan dan sebagainya, sepatutnya mereka bekerjasama, saling bertoleransi lah orang kata. Tak sepatutnya keluar statement, oh si isteri aku dah kaya jadi aku tak perlu bekerja, aku hanya duduk rumah lepak kaki. Just macam Goyang kaki. Goyang kaki, ya betul. Jadi tak sepatutnya macam tu. Sebab at the end si wanita tu akan rasa macam dia membeli sesuatu yang tak berguna pun untuk dia. Maksudnya macam suami dia duduk rumah tak buat apa-apa dan menggunakan duit dia. Itu dah jadi terbalik dah sepatutnya. Jadi sepatutnya mereka bekerjasama lah bersama-sama untuk mencari nafkah. Sebab nanti pun ada anak, takkan nak bergantung dengan duit si wanita saja kan. Itu pendapat saya lah. Okay. Kalau macam Pia boleh add on lah macam satu soalan. Tak kisahlah daripada siapa nak jawab soalan ni. Okay, kalau macam I think dari dulu dah ada kot house husband. So macam mana pula apa pandangan korang kat benda tu? House husband. Suami sebagai inilah. Yes, betul. Okey. Dia ada satu di mana suami pun boleh jadi suri rumah, iaitu yang menguruskan rumah lah. Tapi kebanyakan yang kita boleh tengok lelaki lah yang paling banyak kerja dan perempuan menjadi suri rumah.
Jadi dia ikut keadaan kepada keluarga tersebut. Kadang-kadang ada satu benda yang kita boleh deal dengan suami, dengan isteri, tapi yang jadi isunya apabila isteri ni mempersoalkan tentang suami. Jadi benda tu yang kita tak patut nak dibawa keluar. Hal-hal rumah tangga ni pun kita sepatutnya isukan di dalam rumah tangga saja, tak perlu dibawa keluar. Jadi benda ni dia antara ni je. Ataupun yang tadi pasal suami ataupun isteri boleh tampung suami kan, persepsi yang boleh menyatakan si suami isteri dia punya ni kan, kalau nak kahwin apa semua kan. Jadi benda tu pun adalah perbincangan antara dua-dua pihak tu, sama ada si suami ataupun bakal suami atau bakal isteri. Jadi untuk hal yang ini adalah perbincangan ataupun communication antara kedua-dua pihak. Saya tambah sikit lah Boleh, untuk boleh. yang house husband ni. Memang masyarakat memandang serong lah benda ni, sebab katanya lelaki sepatutnya bekerja tapi duduk rumah, kemas rumah, masak dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, kemungkinan wanita tu sendiri dia memang lebih kepada bekerja, bukannya yang mengemas rumah dan masak. Jadi benda tu sepatutnya perbincangan lah di antara pasangan tersebut. Macam apa yang Ipin kata tadi lah, itu semua perbincangan yang hanya dilakukan di dalaman saja. Maksudnya antara mereka, bukannya dibawa keluar, diviralkan di TikTok dan sebagainya. Dan untuk house husband ni sebenarnya perlu ada satu ketika lah yang macam si isteri mungkin perlu melahirkan anak dan sebagainya kan. Mungkin di fasa-fasa itu si isteri tak dapat untuk fokus kepada kerjaya. Jadi bolehlah si suami yang memahami tu untuk cover kerja dia, cari nafkah dan sebagainya lah. Sebab tak semua wanita tu sempurna, tak semua wanita boleh masak dan tak semua wanita boleh kemas rumah, dan itu bukanlah satu kekurangan. Sebab manusia memang tak sempurna. Jadi mungkin kelebihan tu ada pada si suami. Itu pendapat saya. Alright. So kalau macam suami berharta, orang akan okey lah, family okey, isteri okey, semua tu. Tapi bila macam wanita dia ada duit lebih, dia ada berharta semua tu, kenapa macam society kita ni susah nak terima and bash wanita-wanita ni semua? Okey. Soalan tadi mengenai masyarakat lah, terhadap persepsi wanita apabila berharta dalam family lah. Jadi perkara itu sepatutnya kita kena neutralkan balik lah, sebab tak pelik kalau perempuan ada duit dan boleh menampung keluarganya. Persepsi masyarakat apabila ke wanita, ia menyebabkan satu keluarga tu jadi susah lah. Di mana kalau perempuan tu ada harta, nanti dia kecam kenapa perlu perempuan harta. Kalau ada harta kat perempuan, nanti mesti perempuan tu sendiri. Macam ada di Negeri Sembilan lah, yang terdapat yang tak setuju apabila harta diturunkan kepada wanita. Jadi apabila perkara tersebut di mana orang menganggap bahawa lelaki ni lagi pandai mengurus kewangan dan lagi selamat. Itu yang menyebabkan masyarakat tak setuju. Tapi benda ni pun kita tak boleh nak elak, sebab ada perempuan nak ada harta sendiri. Tapi kebanyakannya kita lihat golongan wanita ni menyimpan untuk kegunaan mereka sendirilah, dan bukan untuk keluarga mereka. Dan untuk keluarga, sama ada suami yang perlu untuk keluarga dia sendiri dan juga keluarga pada belah mak dia ataupun ayah dia lah. Okay, kita cakap pasal family lah, sebab Ipin dah touch about family. Okay, wanita ni sebenarnya dia milik dia diri sendiri ke, ataupun dia milik pada family sebenarnya? Kalau pendapat saya lah, milik sendiri ataupun milik keluarga, itu bergantung kepada diri sendiri. Maksudnya tengok pada pengalaman dan juga apa yang dia ada lah. Maksudnya milik diri sendiri tu boleh diaplikasikan sekiranya dia tidak ada bebanan yang lain. Contohnya wanita tu dia memang bekerjaya, memang berharta, dan dia tidak perlu membantu keluarga dia, sebabkan keluarga dia pun ada tunjang ekonomi sendirilah. Jadi contohlah macam saya gunakan diri saya sendiri. Saya anak sulung daripada 7 adik-beradik. Jadi saya mengejar pengajian yang tinggi supaya saya boleh mendapatkan kerjaya yang bagus dan juga ekonomi yang mantap, sebab saya nak membantu keluarga saya. Jadi saya boleh klasifikasikan diri saya sebagai milik keluarga lah, sebab saya memang niat untuk membantu keluarga. Tapi akan ada juga side yang lain yang mana mereka anak tunggal dan keluarga pun mampu. Jadi mereka hanya memikirkan diri sendiri lah. Dan tak semaksudnya wanita yang bekerjaya itu tak akan memikirkan alam perkahwinan. Ada juga yang akan mengumpulkan duit untuk kumpul duit kahwin. Sebab zaman sekarang ni bukan macam zaman dulu. Zaman dulu mungkin ada satu perspektif lah yang cakap duit kahwin ni semua lelaki yang cover. Tapi sekarang wanita pun membantu pasangan mereka untuk mencari duit kahwin dan sebagainya. Kalau macam tadi Desi katalah, wanita ni
milik keluarga lah ataupun depends. Tapi the situation is kalau wanita tu milik keluarga. So logik lah macam apa yang dia ada semua dia goes to the family. Contohnya macam lembu kan, kalau macam family tu bela lembu, so lembu and then susu dia semua, susu lembu tu milik family. So bermaksud wanita punya harta gaji pun milik family. So sebenarnya macam korang berdua ni setuju ke tak and kenapa? Saya Okay. dululah. Sebenarnya kenyataan tersebut saya kurang setuju lah, sebab memang harta ni adalah di bawah tanggungjawab lelaki untuk family, sama ada family dia asal dan juga family bersama dengan isteri lah. Jadi yang suaminya perlulah merupakan harta keluarga dan isterinya boleh harta keluarga tapi bukan di bawah tanggungan family dia sendiri ataupun family mak ayah dia. Jadi benda tu yang kalau contoh harta tu merupakan harta keluarga dia ataupun harta keluarga bersama dengan suaminya, itulah harta dia. Bukan harta yang dibandingkan untuk dengan ibu bapanya. Kalau dah berkahwin, si suaminya harus duitnya ataupun hartanya harus kepada keluarga dan juga kepada keluarganya. Jadi disebabkan itulah sepatutnya isteri memang perlu harta untuk keluarga tapi bukan keluarga di bawah mak ayahnya. Betul tak? Betul, saya pun setujulah dengan pendapat Ipin sebab bukan semua harta hasil pencarian si wanita tu perlu diberikan kepada keluarga dia sebab itu bukan macam tanggungjawab yang sepatutnya lah dilakukan oleh si wanita lah, sebab mungkin dia boleh bagi half of the gaji yang dia dapat kepada keluarga untuk membantu kan, tapi sepatutnya dia pun kena ada merasa jugalah harta tersebut. Okay, so kita pergi pada next lah. So kita pergi pada orang kata macam tadi Dato' Rosyano, sekarang saya nak pergi pada Sheila Hamzah lah. So saya baca lah this one, orang kata senario so that macam korang dua lagi faham lah. Okay, so penyanyi Sheila Hamzah ni pernah viral lah like sebulan yang lepas. Dia nak jual rumah dia daripada banglo tu sebab dia nak beli kondo. So tapi masalahnya family dia duduk dekat rumah banglo tu, so diorang tak nak pindah. Dan minta Sheila Hamzah ni tukar nama dia kepada mak dia. So sekarang ni macam heboh jugalah waktu tu rakyat Malaysia katakan about this issue. So betul ke kalau family Sheila ni diminta tukar nama pemilik berpihak pada mereka? So sebenarnya korang setuju benda ni atau tidak? Okey, macam saya cakap tadi, saya tak setuju sekiranya harta perempuan ni diberikan kepada keluarga ayah dan maknya lah. Sebab pencarian isteri dia perlu di bawah sendirilah, tak perlu untuk diberikan kepada keluarga. Dan sekiranya ini juga pemahaman daripada keluarga tu sendirilah, di mana sekiranya mereka faham bahawa harta wanita ini adalah untuk persendirian. Jadi mereka tak perlu untuk menuntut harta daripada anak mereka dan sebagainya. Contoh daripada belah mak dan ayah mereka menuntut harta daripada anaknya. Benda tu tak sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita. Jadi yang ini pun kita perlu elakkan dan benda ni isu besar lah. Sebab kalau saya jadi Sheila Hamzah tu, saya memang nama saya, harta saya tak bagilah kepada keluarga. Dan saya pun kalau sebagai seorang wanita, kebergantungan saya terhadap mak ayah saya cakap memang saya akan dahulukan lebih kepada family yang utama, yang saya ada anak dan sebagainya lah. Saya akan berikan kepada mereka dahulu berbanding dengan keluarga. Dan kebergantungan terhadap keluarga tu, contoh keluarga nak menetap rumah dan sebagainya, macam isu Sheila Hamzah tu, boleh diberikan tapi jangan terlalu macam mereka sampai minta untuk tukar nama. Itu dah teruk sangat lah tu. Kalau pendapat saya pula lah, dalam isu Sheila Hamzah ni dia akan dua pihak tau. Satu pihak yang menyokong Sheila Hamzah, satu pihak yang menyokong mak ayah beliau lah. Jadi pihak yang menyokong Sheila Hamzah ni akan ada satu perspektif yang macam fikir kesiannya sebab dia dah cari harta penat-penat kan, dah bekerja siang malam sampai tak tidur, demam dan sebagainya, semata-mata nak bahagikan keluarga. Tapi at the end keluarga ni sendiri macam lebih lemak pula, macam naik lemak. Macam diorang nak fully harta anak tu sebab nanti diorang akan ungkit lah macam dulu aku jaga kau, besarkan kau, macam ni kau balas kan. Nanti perspektif yang sebelah pihak pula yang menyokong mak ayah tu memang menyokong lah, katanya memang anak kena bertanggungjawab, memang anak ni kena bagi fully perhatian kepada mak bapak sebab mak bapak kita ni dah besarkan kita kan. So memang kalau kita nak kawal dua orang pihak ni, nak gabungkan dalam satu pendapat pun tak boleh. Jadi saya lebih menyokong Sheila Hamzah lah sebab memang
Saya menyokong sebab kita memang penat cari harta. Jadi bila kita dah ada niat yang ikhlas untuk tolong mak ayah kita, tapi mak ayah kita sendiri buat kita macam tu, keluarga kita sendiri, darah daging kita lah, bila dia orang buat macam tu memang terasa. Memang macam kenapa aku diberikan ujian sebesar ni. Jadi pada pendapat saya tak sepatutnya berlaku macam tu lah, sebab memang harta kepada anak, lagi-lagi sewanita kot, wanita tu yang tak sepatutnya menafkahi keluarga, terpaksa diperlakukan sebegitu. Alright. So macam tadi Ipin dengan Desi cakap lah, kalau memang dia kumpul harta tu, dia kumpul sendiri, memang harta dia lah. Dia yang kerja penat-penat dalam dunia hiburan tu selama 23 tahun. Dekat Malaysia, lepas tu dekat luar negara yang menang, dekat China dan sebagainya. So kenapa macam family dia nak push dia, kenapa nak macam movekan dia lah, push dia lah, lebih kepada push. Is it sebab benda ni sebab dia perempuan ke, ataupun kalau andai kata Sheila Hamzah ni dia lelaki, is it family dia akan buat benda yang sama atau tidak? Okey, mengenai tekanan terhadap Sheila Hamzah lah, sekiranya dia lelaki, memang sepatutnya kalau family kena push lah yang lelaki, sekiranya dia lelaki. Kalau sekiranya dia perempuan, family tak sepatutnya push terhadap anak perempuan lah, sebab mereka pun ada tanggungjawab mereka sendiri. Dan bukan sahaja kebergantungan terhadap family tu kena diletakkan di bawah perempuan, sepatutnya lelaki lah. Tapi disebabkan Sheila Hamzah ni pun dia diceraikan, jadi tekanan tu dia fully kepada ni lah, kepada Sheila Hamzah. Jadi benda tu yang kita kesiankan kepada dia, dan menyebabkan family pun bergantung harap kepada dia. Dan sepatutnya family ni pun tak boleh lah nak mengharapkan sekiranya dah suami tu dah bercerai dengan isterinya atau sebagainya, hilang bergantungan terhadap suami. Memang sepatutnya ada kebergantungan tu sedikit, tapi jangan melebih lah. Betul lah, sedikit je. Sebenarnya isu ni pasal Sheila Hamzah ni pun memang agak panas tau. Jadi saya pun risau ni nak menjawab. Risau nanti kena kecam dengan siapa yang lewat jadi pada pendapat saya lah pasal Sheila Hamzah ni, memang sedih lah cerita ni bila dia cerita kan, sebab dia memang anak sulung pertama, perempuan pula tu, dan memang keluarga dia bergantung pada dia. Tapi tak semestinya bergantung pada dia sebabkan dia dikenali ramai. Mungkin keluarga dia fikir yang macam, kamu kan artis, jadi kamu mesti banyak duit, tak luak pun lah bagi sikit dekat keluarga kan. Tapi siapa yang faham keadaan dia tu hanya diri dia sendiri je. Mungkin dia ada masalah lain nak kena cover daripada segi kewangan kan, tapi didesak dengan keluarga sendiri macam tu. Jadi agak saya rasa kesian lah juga. Patutnya kita kena ada persefahaman lah dalam keluarga pun, kita kena saling memahami antara sama lain. Kalau perempuan kahwin lambat ataupun tak kahwin langsung, is it perempuan tu selfish atau tak? Bagi aku kamu perempuan, saya lelaki. Sama ada kahwin atau tak dikira selfish Yes. Sebenarnya tak pada pendapat saya. Sebab wanita zaman sekarang ni dia dah dia tak macam dulu. Kalau dulu wanita akan fikir dia buat apa-apa pun dia kena kahwin, sebab dia kena sambung generasi dia. Memang mak ayah pun zaman dulu menekankan perkahwinan. Bahkan zaman dulu pun perkahwinan di awal usia, umur 16, 17 banyak sangat. Tapi sekarang ni ada yang kahwin lambat, umur 30 baru kahwin, ada yang tak kahwin langsung. Sebab pada pendapat saya lah, ada banyak sebenarnya faktor-faktor. Contohnya tak jumpa pasangan yang betul, ataupun masih lagi mementingkan keluarga, ataupun masih lagi perlu ada juga perspektif yang macam wanita tu perlu selesaikan dulu segala hutang, macam kereta, rumah semua tu dah ada yang mampan baru diorang kahwin. Sebab kebanyakan wanita pada zaman sekarang yang kahwin umur 20 yang awal ni, mereka tak ada apa-apa dan mereka hanya bergantung pada si suami. Jadi si suami ni kadang-kadang ada setengah, saya tak cakap semua, setengah yang macam si isteri ni kalau mereka abaikan pun tak apa. Mereka ceraikan, mereka kahwin dua pun tak apa, sebab diorang tak ada apa-apa. Jadi diorang tak boleh lari ke mana-mana. Contoh macam baru-baru ni ada kes yang macam Tesla, Abang Tesla. Abang Tesla. Alamak, takutlah nak cakap tapi contoh si isteri ni macam dia tak ada hala tuju kalau tak ada Abang Tesla ni. Jadi sebab tu orang cakap dia bergantung dan dia memilih untuk dimadukan lah, sebab dia tak ada apa-apa. Jadi orang mendesak kepada semua wanita supaya mereka ada, at least kena ada kereta, kena ada rumah. So kalau berlaku apa-apa macam dibuang ataupun ditindas dan sebagainya, mereka ada backup. Bukannya mereka hanya duduk dengan suami yang lama, disiksa dan sanggup semata-mata kerana tidak ada tempat kebergantungan. Jadi itu adalah pemikiran wanita yang sekarang lah. Sebab tu ada yang milih untuk kahwin yang lambat supaya mereka ada ekonomi yang mantap.
Dan ada yang milih tidak kahwin langsung sebab mereka trauma dan sebagainya. Maksud dia selfish ni? Okay, bagi saya dia tak selfish sebenarnya. Sebab bila dia dah tahu ekonomi sekarang tengah tak betul sangat ni ekonomi dia sekarang. Jadi memang sepatutnya wanita yang berkejaya ni memang tak perlu selfish pun terhadap ni. Contoh kalau ada perkara yang macam tadi kahwin dua lah sebagainya kan. So kalau perkara ni kalau perempuan ada harta dan sebagainya yang ada kerjaya, bagi saya memang tak selfish. Sebab memang keperluan pada zaman sekarang dan ia merupakan satu keperluan yang kita perlu untuk kita survive dunia sekarang. Jadi memang kalau ada isu-isu yang kita kebanyakan tengok isu keluarga je sebenarnya. Jadi benda tu kalau dalam hal keluarga ni perlu diselesaikan dalam keluarga. Kita boleh je nampak wanita yang berkejaya yang macam ada founder-founder yang kahwin dengan suami yang tak ada apa pun, tapi mereka jalan hidup dengan bahagia je, tak ada masalah, tak ada isu. Ni wanita ni berkejaya, pilih laki-laki yang itulah. So tak ada isu sebenarnya. Sebab benda tu pun kita perlu ada communication dengan suami lah, ataupun suami dengan isteri tu. Okay, so kita pergi pada last question. Okay, siapa yang tentukan apa yang patut ada dalam hidup wanita ni? Is it family ke, society ke, suami atau boyfriend ke, ataupun diri dia sendiri? Laju Nak berfikir dulu. Laju dia point laju Pada pendapat saya lah, diri sendiri. Apa pun dalam hidup ni, kalau kita fikirkan lah, hidup ni keras, betul tak? Hidup ni keras, jadi apa pun kita pentingkan diri sendiri dulu. Kita pentingkan diri sendiri dulu. Memang betul, contohlah seseorang tu dia ada banyak benda nak kena fikir, keluarga, ada beradik dan sebagainya. Tapi utamakanlah diri sendiri dulu. Kalau kita bomba bercakap, kalau berada dalam bahaya, selamatkan diri sendiri dulu, betul tak? Jadi saya percayalah daripada segi apa sajalah, daripada segi faktor kewangan ke ataupun tak cukup makan dan sebagainya. Fikir diri sendiri dulu, baru fikir orang lain. Itu pada pendapat saya. Kalau macam saya memang perlu pentingkan diri sendirilah. Pentingkan diri sendiri tu bukan selfish yang macam tapi pentingkan keutamaan diri sendirilah. Kalau di bahagian perempuan, kalau lelaki dia kalau dah lelaki ni dia akan pentingkan orang lain dulu, dia berkorban namanya. Ya ke? Ya. So dia ada pro and cons dia. Jadi kalau untuk bahagian wanita ataupun wanita yang dah berkejaya ni memang pentingkan diri sendiri dululah daripada pentingkan orang lain. Sebab perlu ada survivability dalam diri wanita tu untuk kalau ada apa berlaku ada backup. Tak jadi macam huyuh ayam macam tiba-tiba nanti ada satu kapal tu karam dah tak tahu buat apa. Itulah. Okay, so ada tak last words untuk wrap up podcast ni sebab kita dah hujung podcast kita dah. Okay, saya nak wrap upkan ataupun nak buat rumusan lah. Sebenarnya untuk pasal ni lah tajuk kita iaitu wanita berkejaya ni, kita mengikut arus zaman lah, di mana perempuan yang berkejaya ni tak pelik pada zaman sekarang dan perlu ada dalam satu keluarga. Tetapi sekiranya ada persepsi daripada masyarakat datang kepada wanita yang berkejaya ni, ada isu yang timbul seperti Abang Tesla, isu masalah keluarga dan sebagainya, ia hanya perlu diselesaikan dalam masalah dalaman saja. Saya rasa kalau isu Abang Tesla tu kalau dia tak post kat TikTok, rasanya tak ada apa-apa masalah rasanya. Tak ada isu apa-apa pun, tapi disebabkan dunia aman. Dunia aman, tapi disebabkan oleh sosial media juga sebenarnya ia menjadi satu isu yang besar, di mana apabila masyarakat tahu dan masyarakat membongkar, mengkaji, dia jadi isu besar lah. Dan sepatutnya benda ni tak jadi isu pun sebenarnya. Dia punya wanita berkejaya ini dipersilakan sebenarnya, sangat digalakkan. Okay, Desi pula. Okay, kalau rumusan dari saya lah, wanita berkejaya ni sebenarnya bukan benda yang negatif, malah positif. Sebabkan kita tengok ekonomi negara kita jadi wanita-wanita yang berkejaya ni sebenarnya menambahkan lagi peluang untuk membawa negara kita lebih maju lah daripada segi ekonomi terutamanya.
Jadi sebenarnya tak jadi masalah. Tapi dia jadi masalah bila kita mendengar kata-kata daripada masyarakat yang diklasifikasikan sebagai pakcik dan makcik bawang ni lah, yang mana wanita berkejaya ni tak boleh belajar tinggi-tinggi sebab nanti dia akan merendahkan lelaki, menyebabkan lelaki merasa hilang kebergantungan. Jadi macam tu bila kita ada persefahaman. Jadi perkataan pada hari ini yang saya nak highlightkan adalah persefahaman. Kalau ada perkataan ni yang diterapkan oleh semua masyarakat, sebenarnya hidupnya aman je. Tidak akan ada gosip dan sebagainya yang berleluasa yang menyebabkan ada setengah pihak yang terasa lah akibat daripada gosip tersebut. Okay, so kita dah end of our podcast. Ingat tu persefahaman tu kena ada. Okay, jangan lupa follow media sosial My Campus Radio. Jom berubah bersama MKR. So, terima kasih. Bye daripada UTH Pago. Bye. Bye.